Assalamualaikum murid-murid semua. Bertemu kita kembali dalam sesi PDF PR pada hari ini bersama dengan Cikgu Sazana. Semoga apa yang Cikgu paparkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu topik iaitu berkaitan dengan tajuk ketumpatan. Pernah murid-murid mendengar berkaitan dengan ketumpatan? Cikgu percaya mungkin ada pelajar yang masih ingat tajuk ketumpatan yang mungkin telah dipelajari semasa di sekolah rendah. Walau bagaimanapun, bagi murid-murid yang tidak pernah mendengar berkaitan dengan tajuk ini, kita akan sama-sama belajar dalam slide yang seterusnya. Sebelum itu, jom sama-sama kita melihat apakah yang dimaksudkan sebagai ketumpatan. Ketumpatan suatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Kita ada rumus yang berkaitan dengan ketumpatan, iaitu ketumpatan bersamaan jisim bahagi isi padu, dan unit bagi ketumpatan boleh ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama, gram per sentimeter padu, ataupun kita boleh menulis dengan cara gram sentimeter kuasa negatif 3. Dua unit ketumpatan ini sebenarnya adalah sama, cuma cara penulisannya berbeza. Okey, baik anak-anak. Jadi kita ada rumus ketumpatan yang perlu awak ingat, iaitu, cikgu ulang semula, ketumpatan bersamaan jisim bahagi isi padu. Apabila kita menyebut berkaitan dengan ketumpatan, sudah pasti bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Jom sama-sama kita lihat rajah ini. Rajah 1.24. Anak-anak, cuba perhatikan kedudukan merkuri di dalam bika itu, di mana merkuri ini mempunyai ketumpatan yang paling tinggi, iaitu nilainya adalah 13.60 gram per sentimeter padu. Maka merkuri adalah paling tumpat berbanding air dan petrol. Oleh sebab itu, merkuri lah yang akan tenggelam. Lihat pula rajah di bawahnya. Kita dapati gabus mempunyai ketumpatan yang paling sedikit, iaitu 0.24 gram per sentimeter padu. Oleh itu, gabus akan terapung kerana gabus adalah paling kurang tumpat berbanding air dan kupra. Cuba perhatikan jadual 1.4. Terdapat beberapa contoh bahan dengan ketumpatannya yang berbeza-beza. Emas mempunyai ketumpatan yang paling tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan lain, manakala petrol mempunyai ketumpatan yang paling rendah. Terdapat dua kaedah untuk kita menentukan ketumpatan. Pertamanya, ketumpatan boleh dikira menggunakan rumus. Seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, rumus ketumpatan bersamaan dengan
jisim bahagi isi padu. Cuba sama-sama kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan ketumpatan yang menggunakan rumus. Soalannya adalah, jisim sebuah bongkah adalah 730 gram. Kirakan ketumpatan bongkah kayu itu. Jadi itu gambar rajah bongkah kayu. Didapati panjang bongkah kayu itu 4 cm, lebarnya 2 cm dan tingginya 3 cm. Untuk mendapatkan ketumpatan bongkah kayu itu, kita perlu langkah pertama menulis rumus bagi ketumpatan, iaitu ketumpatan bersamaan dengan jisim bahagi isi padu. Jisimnya telah diberikan di dalam soalan, iaitu 730 gram. Tetapi isi padu tidak dinyatakan dalam soalan. Kita perhatikan pada rajah bongkah kayu itu mempunyai maklumat panjang, lebar dan tinggi. Daripada maklumat itu, kita boleh dapati isi padu bongkah kayu bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi, di mana akhirnya kita mendapat isi padu bongkah kayu tersebut sebanyak 24 cm padu. Apabila kita telah mendapat isi padu bongkah itu, maka kita masukkan kesemua maklumat tadi di dalam rumus ketumpatan. Kita ada jisim 730 gram dibahagikan dengan isi padu bongkah kayu itu, iaitu 24 cm padu. Maka di akhirnya kita akan memperolehi ketumpatan bongkah kayu itu bersamaan dengan 30.42 gram per cm padu. Jadi itu adalah satu contoh bagaimana kita menggunakan rumus dalam membuat pengiraan untuk mendapatkan ketumpatan. Jadi pesanan cikgu, rumus ketumpatan ini perlu murid-murid ingat. Satu kaedah lagi untuk kita menentukan ketumpatan adalah dengan menggunakan kaedah sesaran air. Kaedah ini sesuai untuk kita menentukan ketumpatan bagi objek yang tidak sekata seperti batu. Jom kita sama-sama melihat bagaimana kaedah sesaran air digunakan dalam menyelesaikan masalah ketumpatan. Contoh soalan, kirakan ketumpatan batu jika jisim batu adalah 500 gram. Dalam soalan hanya dinyatakan jisim batu. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, kita perlu menulis rumus, iaitu kita ada rumus ketumpatan bersamaan dengan jisim bahagi isi padu. Oleh kerana dalam soalan ini bertanyakan tentang ketumpatan batu, maka kita tulislah ketumpatan batu bersamaan jisim batu bahagi isi padu batu. Jisim batu telah dinyatakan dalam soalan, iaitu 500 gram, tetapi isi batu-batu tidak dinyatakan. Maka kita perlu mencari isi padu batu menggunakan kaedah sesaran air. Untuk mendapatkan isi padu batu, bacaan akhir isi padu air perlu ditolak dengan bacaan awal isi padu air, iaitu
23 cm padu ditolak dengan 15 cm padu. Maka kita akan dapati isi padu batu bersamaan dengan 8 cm padu. Setelah mendapat isi padu batu, kita masukkan nilai isi padu ke dalam rumus yang telah kita tulis tadi. Maka kita akan dapat menyelesaikan ketumpatan batu bersamaan dengan 500 gram bahagi 8 cm padu. Ketumpatan batu bersamaan dengan 62.5 gram per cm padu. Baik, terdapat banyak perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian. Sebagaimana kita melihat rajah yang pertama, ais terapung di permukaan air kerana ais kurang tumpat daripada air. Contoh yang kedua, kayu balak terapung di permukaan air kerana kayu balak juga kurang tumpat daripada air. Rajah ketiga, duit shilling tenggelam di dalam air kerana duit shilling lebih tumpat daripada air. Jadi murid-murid, apa jua objek yang tenggelam di dalam air, ia dikatakan lebih tumpat daripada air, dan apa jua objek yang terapung di permukaan air, ia dikatakan sebagai kurang tumpat daripada air. Dalam mempelajari ketumpatan, terdapat banyak inovasi objek makanan atau minuman yang mengguna pakai konsep ketumpatan. Antaranya, sila lihat rajah yang ditunjukkan. Ini adalah inovasi yang dilakukan dalam makanan atau minuman yang mengguna pakai konsep ketumpatan. Kita ada makanan yang berlapis-lapis dan minuman yang berlapis-lapis. Dan juga inovasi objek dalam penghasilan barangan seperti jaket keselamatan, pelampung, pembinaan submarin dan juga sampan. Saja untuk tajuk ketumpatan. Seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir dalam bab ini, iaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang terlibat dalam penyiasatan saintifik. Kaedah saintifik ialah satu kaedah yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini mempunyai beberapa langkah penting bagi membolehkan sesuatu permasalahan yang terlibat dalam penyiasatan saintifik itu dapat diselesaikan dengan kaedah yang betul dan sistematik. Antara kaedah-kaedah yang terlibat, kaedah-kaedah saintifik yang terlibat adalah: yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, membina hipotesis. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Keempat, merancang eksperimen. Kelima, menjalankan eksperimen. Keenam, mengumpul data. Tujuh, menganalisis dan mentafsirkan data. 8. Membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan. Jadi, ada 9 kaedah saintifik yang diguna pakai dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sains. Kaedah penyiasatan saintifik yang pertama sebelum menjalankan penyiasatan saintifik adalah mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik itu. Seterusnya,
hipotesis perlu dibina sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Dan hipotesis yang dibina ini perlulah diuji. Setelah itu, kenal pasti jenis pemboleh ubah yang terlibat, di mana pemboleh ubah terdiri daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Cikgu pasti pemboleh ubah ini telah pun murid-murid pelajari semasa di sekolah rendah. Setelah pemboleh ubah dikenal pasti, barulah aktiviti merancang eksperimen dijalankan. Kita juga perlu memilih bahan dan radas yang sesuai untuk menjalankan eksperimen. Semasa eksperimen dijalankan, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Dan langkah keselamatan pula perlu untuk menghindari sebarang kemalangan semasa menjalankan eksperimen. Setelah eksperimen dijalankan, pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai, dengan mengambil kira sebarang ralat rawak atau sistematik yang mungkin berlaku. Pengukuran juga sekurang-kurangnya dijalankan 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Data yang dikumpulkan ini perlu direkodkan menggunakan jadual. Setelah data direkodkan, analisis perlu dilakukan menggunakan jadual ataupun graf. Graf dan jadual ini membantu kita untuk mentafsirkan data dengan lebih mudah. Setelah analisis dijalankan, kesimpulan pula dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen, sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Sekiranya hipotesis ditolak, kita perlu membuat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. Dan kaedah yang terakhir dalam penyiasatan saintifik, kita perlu menulis laporan. Laporan meliputi penyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur, pemerhatian atau keputusan, analisis dan tafsiran data, dan kesimpulan. Di sini cikgu bekalkan murid-murid dengan beberapa tugasan atau kerja rumah. Cikgu harapkan murid-murid semua dapat membuat latihan yang diberikan sebaik mungkin, dan insyaAllah pada minggu depan PCR yang akan datang kita cuba bincangkan apakah jawapan pada kerja rumah yang telah